Di kalangan mereka salafus salih ini contohnya tuan-tuan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa aku tidak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah selama 40 tahun kecuali pada satu ketika itu ada keluarga terdekat meninggal dunia. Dan bila aku terkejut, aku terlambat datang sembahyang isyak, dah habis sembahyang, mengenangkan pahala sembahyang isyak itu berjemaah 27 kali ganda, aku sembahyang isyak 27 kali ganda, 27 kali tuan-tuan. Beliau sembahyang isyak 27 kali. Kerana penat sangat. 27 kali 4 berapa tuan-tuan? Berapa rakaat? 27 kali 4 80 campur 28 108 kali 108 rakaat. Kerana penat sangat 108 rakaat, aku tertidur lepas sembahyang. Lepas sembahyang itu aku melihat setelah aku menaiki kuda aku ketinggalan jauh berbanding kuda-kuda orang lain. Kuda orang lain semua dah ke depan. Aku kejar-kejar tak dapat, Akhirnya seorang daripada mereka berkata, engkau sembahyang seorang diri, kami sembahyang berjemaah. Ya, dan mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan lagi sembahyang berjemaah selama 40 tahun. Ya. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ambil beratlah sembahyang. Ajak anak kita untuk sembahyang. Ya, dan sediakan untuk mereka kemudahan untuk sembahyang. Bagi yang perempuan, yang lelaki, ajaklah mereka datang ke masjid, ke surau. Kan? Kami di Kuala Lumpur ada seorang sahabat sebuah masjid yang seorang yang sangat mulia tuan, seorang yang sangat hebat. Kita cerita kehebatannya kerana dia dah mati. Dia bercakap pada isterinya bahawa kami jumpa isterinya tuan-tuan, dia berkata bahawa kepada isterinya, abang tidak mahu meninggalkan sembahyang berjemaah sampai abang mati. Azamnya itu tuan-tuan, Allah SWT ridha tuan-tuan. Dan dia mati ketika bulan Ramadan yang lalu, ketika sedang sembahyang. Orang semua tengok dalam WhatsApp tuan-tuan. Orang yang azam, tekadnya tinggi, datang sembahyang. Belajarnya tak tinggi tuan-tuan, ilmunya tak tinggi, bukan bergelar ustaz pun, tetapi amalannya Masya Allah. Ya. Dan orang yang seperti ini Allah gambarkan dalam Quran. Aminhum man minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada di kalangan orang beriman, ilmunya tak seberapa, tapi yang tahu itu dia amalkan bersungguh-sungguh. Dia janji dengan Allah dan Allah benarkan janji dia. Dia telah berazam dengan Allah, lalu Allah terima azamnya. Dan ada pula yang telah berjanji dan menunggu-nunggu janjinya disempurnakan oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, kita jagalah perkara ni, ambil beratlah perkara ni. Ya, kalau kita majikan, kita adakan tempat sembahyang yang selesa untuk staf kita. Kan? Kita sediakan, kerana salat ni perkara yang sangat penting. Kan? Bila tak diambil berat perkara ni, macam-macam masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Cerita ambil wuduk satu perkara lagi. Kalau hari Jumaat duduk dekat tempat ambil wuduk, tengok berapa ramai orang ambil wuduk yang salah tuan-tuan. Apakah mereka tidak mengetahui amar Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi orang yang ambil wuduk meninggalkan sebahagian daripada kakinya sebesar ini tidak kena wuduk. Dia lalukan saja kat paip, ya, lalukan saja kat tempat ambil wuduk ini, dia tak perasan ada anggota yang tak kena. Sembahyang yang tidak sah tuan-tuan. Kalau sembahyang tidak sah, bagaimana nak mencegah daripada perkara yang fahsyat dan mungkar? Saya seorang penceramah tuan-tuan, saya menerima tiap hari berbagai-bagai masalah orang. Dan saya tanya, suami puan ni sembahyang tak? Sembahyang ustaz. Saya bimbang sembahyang jenis macam ni tuan-tuan tak sempurna tuan. Wuduknya tak sempurna, sembahyangnya lebih-lebih lagi lah tak sempurna. Kalau wuduknya tak sempurna, dia pun tak faham apa dibaca. Macam mana nak mencegah daripada fahsyat dan mungkar tuan-tuan? Ya, sebab dalam Quran sentiasa mengatakan aqimus salat, dirikan salat, bukan salu. Kalau sebut salu, sembahyang, maka orang sembahyang semua sembahyang, tapi tak ada kualiti pada sembahyangnya tuan-tuan. Dia tidak faham apa yang dia buat, tak ada kualiti. Dia sebab Allah sebut perkataan aqimus salat wa atuz zakat. Aqim maknanya dirikan dengan penuh tanggungjawab, kualitinya ada, rukunnya dipatuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, barulah sembahyang itu
mencegah daripada fahsya dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Lagi ayat berikutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebelum itu, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaklah kamu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dan sabar atas apa yang menimpa kamu. Tuan-tuan, kita ada banyak cara untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang dia rasa amar ma'ruf nahi munkar ni dia masuk politik, dia jadi ahli politik. Ya, maka dia pun berdebat dekat parlimen, dekat Dewan Negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan dimasuk dalam bab ni, tuan-tuan. Ya, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Zahirnya kita hukum dengan zahir seperti yang kita belajar tadi. Ada pula tidak. Saya tak merasakan kerja itu berkesan. Zaman Nabi tidak ada, dia kata. Dia pula pergi masjid ke masjid, ajak orang buat kebaikan. Betul tak, tuan-tuan? Ada pula mengatakan tidak. Cara itu cara ketinggalan. Saya kena berseminar kat kelas-kelas yang hebat, dekat hotel-hotel yang hebat, mengajar orang tentang Islam dan sebagainya. Betul tak, tuan? Sebagainya berkata tidak pula. Kerja amar nahi munkar ni saya kena pergi ke Syria. Allah Akbar. Saya kena pergi ke Syria. Saya kena pergi ke Syria untuk menjaga kepentingan umat Islam kat sana. Tuan-tuan, buatlah apa saja yang kita rasakan betul, tuan-tuan. Dengan syarat, ya, kita buat yang ini, kita buat semua yang ada. Dan tanpa kita menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau ada benda-benda yang salah, tuan-tuan, kita sama-sama baiki. Ini adalah peranan yang sangat penting bagi setiap orang Islam. Kerana asasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, penduduk Shah Alam sebagai contohnya, mereka berhimpun beramai-ramai, menghantar memorandum untuk tidak membolehkan adanya kelab malam dekat Putrajaya, kan? Alhamdulillah, dia satu perkara yang sangat baik. Akhirnya terpaksa dibatalkan niat tersebut. Kita ada tanggungjawab. Jangan kata tak ada tanggungjawab. Ya, tuan-tuan, ada satu negara yang dekat dengan negara kita ni, negara minoriti Muslim. Ada sebuah masjid. Masjid ni usianya dekat 300 tahun, antara masjid tertua di negara tersebut. Kerajaan buat keputusan untuk mengalihkan masjid itu kerana tanahnya sangat bernilai mahal. Maka dipindahkan ke tempat lain. Mereka buat keputusan di parlimen. Ahli-ahli parlimen Islam tak ramai, tak boleh nak bantah. Keputusan terpaksa dipersetujui. Ahli lembaga pentadbir masjid ni, tuan-tuan, sangat kreatif. Mereka teringat masa kecil-kecil dahulu, datuk nenek moyang pun ada kat masjid ini sembahyang iktikaf sesama, masjid ni akan diruntuhkan lah, sedihnya. Apa dibuat, tuan-tuan? Mereka telah buat satu program pergi menziarahi negara Saudi. Bila negara Saudi terima permintaan daripada negara yang minoriti Muslim, mereka raikan. Dia bawa pergi ke jumpa dengan raja, bawa pergi ke kelambu Kaabah, kilangnya, bawa pergi sana, bawa pergi ke sini. Dan akhir sekali bila nak pulang, Menteri Agama Saudi pun bertanya, apa yang boleh kami buat untuk kamu? Datanglah ke negara kami, ziarah kami pula. Kami dah datang ziarah sini. Tuan-tuan, lepas itu terus kerajaan Saudi minta untuk menziarahi negara Islam minoriti itu. Dan ke mana rombongan ni pergi, tuan-tuan? Pergi mana? Pergi ke masjid yang nak dirobohkan tu. Kerana masjid ini ditadbir oleh ahli jawatan yang kreatif yang telah menziarahi mereka dekat Saudi, maka Saudi rasa bertanggungjawab nak buat lawatan balas. Pergi ziarah pula masjid golongan ini. Bila sampai ke masjid ini, tuan-tuan, kerajaan negara tersebut merasa terkejut. Arab Saudi nak menziarahi masjid itu. Maka, tuan-tuan, keputusan terpaksa dibuat dalam parlimen membatalkan keputusan yang pertama. Kerana kalau kita robohkan masjid ini, besok rombongan Saudi datang, dia tanya mana masjid ni. Tahun pertama datang ada, tahun kedua tak ada. Mana lagi masjid ni? Kami nak ziarah masjid itu. Sedangkan negara ini mempunyai banyak kepentingan perdagangan dengan negara Saudi. Tengok, saudara kita kreatif, tuan-tuan. Kreatifnya mereka dalam mempertahankan agama Allah. Walaupun nilainya kita tengok macam tak ada apa-apa, tuan-tuan. Ada seorang sahabat pula nilai amar ma'ruf nahi munkar, tuan-tuan, dia bekerja dengan satu syarikat. Syarikat ini kerjanya kedai buku yang besar. Mereka meletakkan dekat permulaan kedai, dekat pintu masuknya semuanya buku-buku Kristian, tuan-tuan. Kedai ni kedai besar lah, banyak cawangan. Tak payah sebut lah, tuan-tuan. Sebutkan problem kan. Ini seorang manager Melayu yang tinggi jawatannya. Dia melihat pekerja kami Melayu, dan dia datang ke kedai ini pun kami Melayu. Kerana zaman sekarang menyaksikan perubahan yang drastik. Orang-orang yang kaya di kalangan orang-orang Kristian, Cina, India contohnya, mereka membaca dengan benda ni, tuan-tuan, kan? Apa ni?
smartphone kan, digital world. Dia tak baca dah physical book. Akhirnya tuan-tuan, sahabat yang hebat ini melihat peranannya, dia mula kurangkan order buku-buku Christianity. Yang ada tu dia clearkan, order yang baru tidak ada. Tengok. Sehinggalah ke satu tahap akhirnya kedai-kedai ini menyaksikan semua buku-buku agama Islam dekat awalnya. Lalu board of directors yang kebanyakannya merupakan orang bukan Islam bincangkan perkara ni, panggil dia fulan, tanya, bagus, pencapaian kita semua meningkat, roket, naik. Tapi kenapa ya kami nak tanya, mana pergi buku-buku Kristian ni? Tak ada satu pun, sikit sangat tinggal. Section buku ni pun tinggal sikit, dia asingkan jauh. Maka yang Melayu ni tuan-tuan, dia memanglah berani tuan-tuan. Bagi dia Allah SWT lah penyelesaian rezeki, aku bukan tangan kau. Dia kata pada board of directors yang kebanyakannya bukan Islam ni tuan-tuan, dia kata ginilah, saya bekerja dekat kedai ni, saya lebih faham. Apa berlaku, tuan-tuan adalah investor, so tuan-tuan amat mengambil berat tentang pulangan kebendaan ni lah, dollar and cent lah. Saya sebagai seorang manager di kedai, di rangkaian kedai tuan-tuan, saya rasa bertanggungjawab untuk menjana pendapatan yang baik untuk kedai-kedai buku kita. Talking about dollar and cent, pulangannya. Kerana kalau tuan-tuan nak saya kembalikan kepada era yang pertama dahulu, boleh. Tapi saya bagi jaminan kepada tuan-tuan, kita akan mengalami kemerosotan pencapaian jualan. Kerana saya beritahu kepada tuan-tuan, saya buat kajian mutakhir ni, saya dapati kedai kita sudah tidak dimasuki lagi oleh orang-orang Kristian, Hindu, Cina dan sebagainya, kerana mereka mungkin telah beralih kepada dunia digital. Kan sekarang orang-orang lain ni tuan-tuan, dia beli semua dekat Google, dekat Amazon, dekat Kindle, dekat apa tuan-tuan. Dia tak baca dah buku macam kita ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya kembali pada itu, boleh. Tapi saya akan menjamin kita punya pencapaian meroket turun, mendadak turun. Tuan-tuan, mereka pun fikir, betul juga, engkau ni memang bagus. Tuan-tuan, sekarang sahabat ini telah nanti menjadi CEO satu company baru tuan-tuan, dalam rangkaian kedai ini juga. Saya nak cerita pada tuan-tuan, Allah, jangan kita ragu, jangan kita bimbang tuan-tuan. Allah pasti akan menyelamatkan kalau kita niat kita betul tuan-tuan. Niat kita baik untuk agama Allah, Allah akan jaga di dunia lagi. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita kongsikan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, apa sahaja yang boleh kita lakukan, kita buat tuan-tuan. So, sahabat saya bekerja dekat Sabah, saya pergi ziarah dia. Katanya, kami sekolah kerajaan peruntukan, kerajaan federal bagi bangunan sekolah besar, banyak. Kelas semua kosong, kerana orang Islam tak ramai. Kebanyakannya orang bukan Islam dan adalah banyak restriction untuk kita berdakwah. Saya tak ada apa nak buat Ustaz. Saya pujuk guru besar, saya pujuk pengetua. Tuan pengetua, tolonglah kita ambil lah anak-anak orang Islam daripada Filipina ni. Mereka tak ada kehidupan, duduk kat rumah air, tak ada pelajaran, jadi orang jahat. Saya tahu mereka ni tak ada IC, tapi boleh tak kita usahakan mereka dapat juga masuk sekolah ni, supaya anak-anak orang Islam ni terbela masa depan mereka. Kita tak tahu apa mereka akan jadi apa nanti kalau kita tak buat seperti ni. Ni bangunan kita masih banyak kosong, kelas kita masih banyak tak digunakan. Masalah cikgu ni kita minta lah perlahan. Tuan-tuan, sahabat saya ni, saya cerita pada tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, mencacak dia naik tuan-tuan. Rezeki dia melimpah ruah, naik. Sekarang berada kat Putrajaya tuan-tuan. Dengan usia yang muda ni, semua Allah SWT punya kuasa lah. Saya yakin sahabat saya seperti ini ramai dengan cikgu-cikgu yang ikhlas. Dia menjalankan prinsip tersebut, Allah gantikan untuknya, ya Allah, hebatnya rezeki beliau. Akhirnya duduk kat Putrajaya sekarang, jadi salah seorang orang penting dekat polisi tuan-tuan, bahagian polisi. Dan inilah prinsip yang boleh kita amalkan, kita jalankan walau di mana saja kita berada. Kita cuba penuhi tuan-tuan, kita cuba buat. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsi fi mashika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang terakhir ini, dua ayat yang terakhir adalah mengajar kita tentang prinsip perjalanan hidup, hormati orang lain, raikan orang lain. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata dalam hadis mauquf, janganlah kau pandang sesuatu perkara itu kecil, kerana kemungkinan pahala yang Allah beri kepada kamu kerana benda kecil yang kamu sangkakan remeh itu. Dan dalam masa sama, jangan kamu pandang seseorang itu hina, kerana tanpa kamu sedari sebenarnya dia seorang wali daripada wali Allah.
Itu sebab seorang perempuan ahli maksiat masuk syurga kerana dia pergi minum seekor anjing dekat desert, dekat Sahara. Bayangkan, dosa dia banyak buat maksiat, tapi masuk syurga. Dalam hadis mengatakan seperti itu kerana dia bagi minum kepada seekor anjing. Dia keluar daripada perigi tersebut, ada seekor anjing menjulurkan lidahnya, menjelirkan lidahnya. Menjelirkan, menjulur tuan-tuan, menjelirkan lidahnya. Maka dia pun turun semula ke dalam telaga itu, keluarkan air susah payah bagi minum, bagi syurga. Sedangkan seorang perempuan yang mengurung seekor kucing, tak diberi makan, tak diberi minum sampai kucing itu mati, tidak dilepaskan untuk mencari kehidupannya sendiri, masuk dalam neraka, tuan-tuan. Maka orang yang bekerja di kalangan tuan-tuan ni dekat jabatan bekalan air Pahang, kalau tak masuk syurga juga memang tak patut lah, tuan-tuan. Yang kerja doktor ramai-ramai ni depan saya ni, yang kerja jururawat meringankan kerja orang, yang kerja cikgu bagi ilmu pada orang. Nabi bagi analogi benda yang mudah lah, tuan-tuan. Bagi minum anjing, bagi minum anjing kehidupan, tuan-tuan. Bagi ilmu kepada anak-anak yang berpuluh-puluh orang, maka beratus ribu orang, lagilah kalau tak masuk syurga memanglah tak patut, tuan-tuan. Memang tak patut sangat. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan buat baiklah kepada orang walaupun dia tak ada apa-apa